Hari ini, jika kita bercakap tentang manusia paling kaya di dunia, sudah tentu nama seperti Bernard Arnault yang merupakan syarikat pemilik LV, Sephora dan 60 lagi jenama lain yang terkenal di dunia terlintas di fikiran kita. Selain itu, nama seperti Elon Musk yang memiliki Tesla dan SpaceX, selain Jeff Bezos yang memiliki Amazon, dilihat sebagai antara figura utama kekayaan dunia. Namun, mengikut sejarah, harta-harta yang dimiliki oleh nama-nama yang disebutkan di atas belum pun mampu untuk menyaingi manusia terkaya sepanjang zaman yang pernah direkodkan sejarah. Hampir semua barang yang dimilikinya adalah diperbuat daripada emas. Beliau ialah Mansa Musa, seorang raja yang berasal dari Empayar Mali yang merupakan sebuah negara yang terletak di benua Afrika. Semasa pemerintahan Mansa Musa juga, Mali merupakan pengeluar emas terbesar di dunia dan Musa telah dianggap sebagai salah seorang terkaya dalam sejarah. Jika kekayaan Bernard Arnault selaku orang paling kaya di dunia, menurut laporan terbaru Forbes, dengan jumlah kekayaan bernilai 211 bilion US dollar, kekayaan Mansa Musa pula kalau dinilai pada zaman sekarang berjumlah 400 bilion US dollar. Ini bermakna 2 kali ganda daripada kekayaan orang paling kaya di dunia hari ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat sejarah Mansa Musa selaku raja paling kaya dalam sejarah. Teruskan menonton. Untuk peminat setia FPHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Mansa sendiri membawa makna raja, sultan atau pemerintah. Seperti yang telah dijantakan, Mansa Musa iaitu pemerintah Empayar Mali yang merupakan sebuah negara Islam di Afrika Barat yang ditubuhkan sekitar tahun 1240 Masihi hingga 1645 Masihi. Beliau telah digambarkan sebagai individu dengan kekayaan paling tinggi pada zaman pertengahan dengan pemerintahannya yang bermula dari 1312 Masihi hingga 1337 Masihi. Mansa Musa dilahirkan pada tahun 1280 dalam keluarga pemerintah. Musa naik tahta apabila abangnya, Mansa Abu Bakar II, turun tahta untuk melakukan ekspedisi. Sebelum menjadi pemerintah Empayar Mali, Musa merupakan pemangku raja menggantikan Mansa Abu Bakar II yang pergi mengembara. Ketika pemergian abangnya bersama armada kapal besar untuk menjelajahi Laut Atlantik, rombongan itu hilang di laut semasa mengembara. Mansa Musa kemudiannya memulakan pencarian terhadap Mansa Abu Bakar II dan rombongan yang hilang. Tetapi selepas beberapa ketika, Mansa Abu Bakar II gagal ditemui dan mengikut adat dan istiadat, Mansa Musa kemudiannya mewarisi tahta Empayar Mali sekaligus termasuk harta yang dimiliki raja sebelumnya. Mansa Musa sendiri merupakan anak saudara kepada Sundiata Keita iaitu pengasas Empayar Mali dan merupakan mangsa ke-10 dalam kerajaan Empayar Mali. Semasa Mansa Musa mengambil alih pemerintahan, kebanyakan negara Eropah masih lagi bergelut dengan masalah penyakit, kebuluran dan perang saudara sesama monarki di benua berkenaan. Empayar Mali pada ketika itu berkembang luas adalah hasil daripada sumber asli yang baik seperti emas. Pada era Musa, Empayar Mali mempunyai keluasan 2000 km persegi dan menguasai sebahagian besar wilayah Afrika seperti Mauritania, Mali, Senegal, Gambia, Chad dan Burkina Faso. Dan dengan pertambahan wilayah ini, wujud juga pertambahan dalam kedudukan ekonomi rakyatnya. Walaupun Mansa Musa mewarisi sebuah kerajaan yang sudah sedia kaya raya, tetapi dia juga berjaya mengembangkan pelombongan dan perdagangan emas sehingga menjadikan Mali yang kaya dengan sumber emas berkembang pesat dan menjadi kerajaan terkaya bukan sahaja di Afrika tetapi seluruh dunia pada masa itu. Perjalanan ke Mekah. Walau bagaimanapun, kemakmuran empayar ini tidak diketahui seluruh dunia ketika itu, termasuk dunia Islam. Jika ada pun, ia hanyalah kabar angin dan tidak diketahui sejauh mana kekayaan yang dimiliki Empayar Mali. Bukan hanya dikenali sebagai seorang pemerintah yang adil, Mansa Musa juga merupakan seorang yang warak. Pada tahun 1324 Masihi, beliau memulakan perjalanan menunaikan haji di Mekah. Walau bagaimanapun, Musa tidak mengembara keseorangan kerana beliau diiringi rombongan yang mengandungi puluhan ribu tentera, hamba dan bentara dengan memakai kain sutera pasi dan membawa tongkat-tongkat emas. Walaupun rekod sebenar berkenaan bilangan mereka yang menyertai rombongan tersebut tiada, tetapi konvoi yang mengiringi Musa bergerak bersama kuda-kuda dan unta-unta yang membawa emas yang banyak. Dikatakan seramai 60,000 orang bersamanya dengan 100 ekor unta yang syarat dengan emas yang dianggarkan bernilai 136 kilogram.
Kehadiran rombongan ini menarik perhatian sesiapa sahaja yang melihat, sehinggakan ada satu peristiwa yang telah memberi impak yang besar kepada Mesir lebih daripada 1 dekad lamanya. Semasa berada di Mesir, kemurahan hati mangsa Musa dan pembelian barang-barang asing menyebabkan jalan-jalan di Kahirah dipenuhi dengan emas, satu sumber yang amat dihargai, tetapi pada masa yang sama mempunyai bekalan yang terhad. Kemurahan hati mangsa Musa telah menyebabkan harga emas jatuh dan mengakibatkan kemelesetan ekonomi Mesir selama 12 tahun. Memperkenalkan idea baru di Empayar Mali. Dalam pada masa yang sama, mangsa Musa juga telah membawa banyak idea baru ke Mali. Beliau menggunakan kuasa dan kekayaannya untuk memperkuat pusat kebudayaan negara, terutamanya di Timbuktu yang merupakan ibu negara Empayar Mali. Dengan kebijaksanaan mangsa Musa, Timbuktu berjaya menjadi sebuah pusat perdagangan, budaya dan Islam. Malah ramai pedagang dari Mesir dan kerajaan Afrika lain datang berdagang di bandar tersebut. Ini termasuklah dengan kemasukan sebilangan orang bijak pandai seperti arkitek, penyair dan guru yang membantu meningkatkan kualiti kerajaannya. Hasilnya, selama 20 tahun pemerintahannya, Islam di Mali berada dalam kedudukan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Salah satu sarjana Islam yang wujud pada masa itu ialah Ibnu Battuta yang merupakan seorang cendekiawan dari Maghribi. Ketika Ibnu Battuta datang ke Timbuktu pada tahun 1353, bandar tersebut telah pun menjadi pusat utama pembelajaran Islam di Afrika. Disebabkan populasi Muslim yang besar dan merupakan salah satu jalan ke Mekah, Timbuktu telah menarik banyak cendekiawan Muslim. Malah ramai keluarga pedagang di Timbuktu yang belajar di sana untuk menjadi sarjana Islam dengan mempelajari agama Islam, undang-undang, sastra, sains dan perubatan. Peninggalan mangsa Musa kepada Timbuktu dan Mali. Dengan kemasukan para cendekiawan dan ilmuwan ke pusat ilmu di Timbuktu ini, mangsa Musa telah menggunakan sebahagian besar daripada harta Mali untuk membangunkan masjid-masjid di Mali. Yang menariknya juga, banyak peninggalan yang masih wujud sehingga ke hari ini. Salah satu masjid yang paling terkenal adalah Masjid Jing Gureba yang boleh menempatkan seramai 2,000 orang dalam satu masa. Selain masjid, banyak juga universiti pengajar Islam yang dibina di seluruh negara, malah masih berdiri sehingga ke hari ini walaupun sudah berusia sekitar 700 tahun. Universiti Senko di Timbuktu dikendalikan di bawah pemerintahan Musa, melahirkan ramai ahli astronomi dan ahli matematik. Universiti ini juga menjadi pusat pembelajaran dan budaya yang berjaya menarik para sarjana Muslim dari seluruh Afrika dan Timur Tengah ke Timbuktu. Universiti Senko juga masih wujud sehingga kini dan diiktiraf UNESCO sebagai salah satu universiti yang diasaskan pada abad ke-14. Walau bagaimanapun, zaman kegemilangan mangsa Musa semakin berakhir selepas kemangkatannya tahun 1337 pada usia 57 tahun. Tetapi kisah kekayaan dan pengaruh mangsa Musa terus tersebar walaupun selepas beliau mangkat. Anaknya kemudian menyambung legasi Musa sebagai penguasa Empayar Mali, namun tidak mampu bertahan lama apabila pergolakan dalaman yang berlaku menyaksikan empayar tersebut berpecah dan melahirkan negara-negara baru. Seterusnya, dengan kehadiran bangsa Eropah ke bumi Afrika, ia sekaligus menjadi penamat riwayat kepada empayar berkenaan untuk terus bangkit. Kesimpulannya, kekayaan yang dimiliki oleh mangsa Musa memang sangat besar nilainya sehingga tidak mampu dikalahkan oleh orang paling kaya di dunia hari ini. Bukan itu sahaja, para pengkaji juga berpendapat bahawa jika penjajah Eropah tiba di benua tersebut ketika ia berada di bawah kekuasaan mangsa Musa yang mempunyai kekuatan ekonomi dan ketenteraan yang luar biasa, sejarah yang tertulis tentang benua tersebut mungkin berbeza dari apa yang kita ketahui hari ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.